Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Assalamualaikum semua. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Terima kasih kerana menonton video saya yang semalam yang di mana French Day, French Language Day only, hanya bercakap bahasa French dalam satu hari tu. So dah aku tak sempat lagi nak tengok reply, dapat tengok sikit-sikit. Ada antara soalannya ialah macam mana dah aku boleh fasih cakap bahasa France dan berapa lama untuk dapat cakap dengan fluentnya. Okey, untuk yang baru mengikuti saya punya channel, terima kasih atas sokongan anda. Kalau ada masa tengok video lama-lama, ada explain berapa lama dah aku kat sini, ya, dan macam mana dah aku boleh berjumpa balik dengan suami daku. Semua ada dekat video-video sebelum ni, dah cerita dah semua tu. Jadi daku dekat France ni tahun depan masuk 20 tahun. Jadi daku tak ambil kelas, daku tak pergi kelas ya belajar French ni sebab kemalasan dan sebab pada mula-mula tu culture shock sampai kat negara orang putih ni kan. Semua bergantung melekat je dengan suami sebab tu nak pergi dunia luar pun takut tau. I was like that sebab selama ni membesar dekat Malaysia je. Jadi bila sampai kat sini, nak berjumpa kat luar pun orang pun macam tak boleh. Kena ada suami sebab tak faham orang cakap apa kan. So, jadinya dah aku tak register pun pergi kelas semua. Pernah pergi attend macam appointment. Dia bagi soalan, lepas tu bagi matematik. Dia nak tengok kita punya level of education kan. Lepas tu dia nak tengok kita punya level of education kita, matematik kita bagus ke tak. So kena duduk situ dalam 1 jam jugalah jawab soalan-soalan kat situ. Lepas tu hasil daripada result tu dah aku entitled untuk pergi course. Pergi course ini berbayar. Bukan berbayar. Kita pergi course tu, diorang bayar kita untuk attend course belajar bahasa Perancis. Bagus ke tidak government kat sini in terms of that. Sebab tu ramai orang immigrants tak datang kat sini sebab macam-macam benefit. Macam-macam, bila saya cakap macam-macam benefit, tu benefit untuk orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau orang-orang yang berpendapatan tinggi, dia bayar tax. Orang-orang berpendapatan rendah, diorang sukalah sebab diorang tak bayar tax dan diorang akan dapat banyak kemudahan. Atau orang-orang yang berpendapatan tinggi ni kena bayar tax dan tak dapat allocation, banyak benefit yang tak dapat. Jadi sebab tu lah ada orang sakit hati jugalah benda-benda macam ni. Tapi itu dah lari daripada tajuk ya. Yang saya nak cakap tadi, okey. Jadi saya pergi appointment tu, result memang okey. Jadi saya entitled untuk attend kelas tu. Dan dia akan bayar pada daku bila daku attend kelas tu untuk beberapa bulan sampai daku mahir cakap French ya. Masa tu daku rasanya masa tu dah Adam lahir kot setahun lepas tu. Ya. Akan tetapi ada soalan dia kata, so bersedia tak untuk cari kerja selepas kursus ini? Dah aku masa tu memang tak terfikir nak kerja pun sebab tolong suami punya company kan, tak ada nak fikir nak kerja. So kita baru sampai negara orang, masih lagi dalam kotak, dalam kotak, tak berani aku nak kerja kat luar kan. Macam tu. Macam-macam kerisauan lah masa tu. Jadinya, bila dah aku punya jawapan dah macam tu, no, I'm not looking forward to work, to find a job yet. So, dah aku rejected lah. Dah aku tak entitled lah sebab dia bagi priority belajar French itu untuk orang yang ingin mencari kerja di negara Perancis ini. Macam tu. Jadinya, tidaklah dah aku pergi kelas dan dah aku tidak mengambil effort untuk pergi kelas. Jadi, macam mana dah aku belajar bahasa Perancis? Dah aku belajar bahasa Perancis, tengok TV, baca buku-buku parenting. Lepas Adam lahir tu baru dah aku mengambil inisiatif untuk belajar bahasa Perancis, tengok TV. Lepas tu mentua duduk sebelah rumah pula tak cakap English. Jadi dengan mereka lah saya belajar juga praktikkan bahasa French. Lepas tu tulis, memang apa-apa sikit tulis. Jadi diorang mula-mula memang very helpful. Diorang cakap slow-slow supaya aku nak faham. Even makcik dia yang dah mati pun cakap pelan-pelan supaya slowly supaya aku faham. Macam tu. Jadi berapa lama untuk aku cakap dapat cakap French ni rasanya dalam masa 2 tahun. Tapi untuk betul-betul confident pergi kat luar cakap French dengan orang tu mengambil masa dalam 3 tahun juga kot.
Sebabnya perasaan ni bila cakap French ada yang tak betul macam orang pandang rendah. Macam tu. Itu dah aku punya perasaan dan dah aku perasan jugalah. Masa tu lah. Sekarang I don't know. Mungkin sebab Jadi sekarang ni dah aku boleh belajar, dah aku boleh cakap French dengan fasihnya. Akan tetapi yang saya notice juga, kelebihan boleh bercakap banyak bahasa ni, kita sebagai orang luar, kita boleh berbahasa French, tapi dah aku dengan anak-anak aku kat luar, kadang-kadang cakap Melayu dan kadang-kadang selalu juga cakap English, especially dengan Jade kan. So bila orang dengar kita cakap English, macam pandangan diorang, wow. Macam dia pandang kita level tinggi sikit tau bila kita tahu cakap English. Apalah, kirancak lah kita berbual dalam bahasa Inggeris. Kita speaking London. Gitu. Jadi itulah ceritanya. Sebenarnya bila kita belajar bahasa asing ni, ia akan lebih mudah kalau kita berada di negara itu sendiri. Itu memang akan cepat kita catch up dan fluently bercakap bahasa tu. Contohnya kalau kita belajar bahasa French di Malaysia, kita setakat belajar kat situ. Lepas tu dalam kehidupan harian kita tak jumpa orang lain yang cakap French. Jadi kita kena make effort tengok YouTube ke, tengok TV dah cakap macam India pula. Tengok TV ke. Itu barulah kita boleh berbahasa asing. Akan tetapi tidak sama dengan bila awak belajar bahasa asing itu di negara bahasa asing tu sendiri, macam tu. Sebab itu suamiku, bila orang tanya dia boleh cakap Melayu ke, agak sukar untuk suamiku cakap Melayu sebab kami tidak tinggal di Malaysia. Andainya kami tinggal di Malaysia, memang rasanya sap-sap soy je laki aku goreng korang semua tu, tahu jangan main. Ini lagi satu yang dah aku pernah cerita dalam video sebelum ni, tapi dah aku ceritalah lagi macam mana anak boleh banyak bahasa. Dah aku bagi contoh, satunya Jade adalah contoh yang terbaik. Macam mana dah aku ajar dia 3 bahasa. Pernah tulis dalam blog juga, you all kalau nak tengok ada dalam blog, link di bawah. Jade, masa dia baru lahir sampailah dia agak-agak je dah tak ingat dah sangat, sampailah dia umur 2 tahun rasanya. Bagi dia tengok kat YouTube video Upin Ipin. Jadi daripada situ dia belajar cakap Melayu dengan fasihnya sampai dia punya slang pun jadi macam Upin Ipin sebiji. Sebutir-sebutir dia jadi macam Upin Ipin dia cakap, tahu si Jade. Lepas tu selalu bagi dia communicate dengan family dekat Malaysia. Kita orang rapat dengan family dekat Malaysia. Itu penting tau. You nak anak-anak you cakap Melayu, you kenalah sentiasa rapat, keep in touch dengan family you, kan. Lepas tu selalu bawa anak you balik Malaysia, macam tu. Ini you nak anak you cakap Melayu tapi you kat rumah tak cakap Melayu. Lepas tu you tak bagi anak mingle around dengan orang Malaysia. Macam mana anak you nak cakap Melayu, kan. Itu. Lepas tu bila Jade dah masuk umur 2 tahun, dia memang dah fasih, sangat-sangat fasih, lebih fasih daripada anak-anakku yang lain masa umur tu. Jadi dah aku tukar pula kepada English. Bila English tu, masa tu dah aku bagi dia tengok cerita Peppa Pig. Peppa Pig tu sukalah accent dia. Itu kartun yang dah aku jumpa yang macam okey lah walaupun pig kan. Tapi tak apalah, dia nak belajar bahasa, bukannya nak belajar nak bela pig pula kan. Buka minda sikit, keluar daripada kotak sikit. Lepas tu lepas tu dia punya cakap English dah sebiji pula macam dalam karakter dalam cerita Peppa Pig tu pula sudah. Tapi dah aku suka. I like you. Sampailah umur. Lepas tu masa tu dah aku cakap, now you only speak English with me. If you speak to me in another language, I will ignore. Dan daripada situlah sampai sekarang Jade akan dengan daku je automatically dia cakap English. Which is good untuk saya juga sebab daku ni dah duduk lama kat sini, English jadi berkarat. Kita sudah semakin tepu tua lah. Kertu. Sebab tu bila kita tinggal kat negara orang tu, kita tak praktiskan satu bahasa yang kita dah biasa, memang kita akan jadi pelat, Sebab tu kalau you perasan, terutamanya orang yang tinggal dekat negara English speaking country macam UK, macam US, sebelum mereka dah lama atau baru 2 tahun duduk di UK atau US, orang punya slang cakap Melayu macam ni macam tu. Kalau orang yang
Akan tetapi, kalau orang yang duduk di non-English speaking country, bila cakap Melayu, okey je, tak ada slang-slang macam tu. So, orang yang cakap English ni sebenarnya dia, bila cakap Melayu ada lah bunyi-bunyi macam tu lah kan. Cakap pelak-pelak macam tu sebab dia duduk di negara yang cakap London, macam tu. Okey, apa aku cerita melalut ni? Okey, jadi daku train Jade cakap English supaya daku pun boleh sama-sama praktiskan balik daku punya English yang dah berhabuk itu. Ya, kita punya vocabulary pun dah kurang mantap daripada dulu. Jadi sampai sekarang lah Jade memang dia cakap English sahaja dengan daku. Yang pasal French tu memang automatically lah, senang automatically dia sebab duduk sini kan. Duduk sini dah sasah lah pergi sekolah cakap French. Dengan bapa dia dah sasah lah cakap French. Dengan tok nenek dia cakap French tu. Itu daku bukan kerja daku, so dia cakap French tu memang automatically. Jadi in the end anak-anakku cakap 3 language. Yang Adam dengan Ida tu masih malu-malu untuk communicate in English, tapi bagus juga, cuma accent diorang tak sebagus Jade, tapi they do speak English macam tu. Bercakap pasal orang kata orang-orang kat Malaysia pun tak bagi anak-anak cakap Melayu asyik English. Sebenarnya lagi banyak bahasa kita boleh cakap lagi bagus. Saya faham juga kenapa orang anak-anak ada cakap English. That is okay. It's okay. It's okay. Akan tetapi janganlah limitkan hanya pada English sahaja. Perbanyakkan bahasa lagi bagus. Daku kalau anak-anak aku boleh belajar bahasa Cina ke, bahasa Arab lah, dua ni lah yang daku nak. Arab dengan Chinese ni. Ini dua. Arab lah first kan. Dapat belajar dua ni lagi bagus. Kalau dapat opportunity memang itu advantage. Jadi alangkah ruginya kalau kita ni dah muka Melayu totok, kita tak ajar anak kita cakap Melayu. That is such a waste. Sama juga orang yang French kan, bila pindah ke negara lain, anak sendiri pun tak tahu cakap French. Tu pelik jugalah. Itu it's a shame. It's a waste. Not it's a shame lah, tak kolah kan. It's a waste kan. Bakat bukan, anugerah yang sedia ada tu tidak dipraktikkan. Jadi rugilah hanya tahu satu bahasa je. Kita lagi banyak bahasa lagi bagus. Minda otak kita pun berkembang macam tu. Jadi berbalik kepada cerita orang kat Malaysia yang anak-anak dia cakap English je. Ajar anak cakap English je is fine. Sebab memang English adalah penting sebab ianya universal language. Kalau cakap orang French tu marah, dia kata bukan. English bukan universal language. The most spoken language adalah Spanish. Tapi kalau pergi mana pun mesti English je kan. Tapi orang Perancis memang macam tu lah, dia keras kepala sikit. Dia je lah yang betul. Lagipun diorang tak suka English kan. So, jadi mak bapak kat Malaysia yang nak anak cakap English tu fine. Kalau daku letak diri daku kalau kat Malaysia. Kalau daku duduk dekat Malaysia, okay, sasah anak-anakku ada saudara mara Melayu. So, diorang akan cakap Melayu dengan saudara maraku. Okay. Jadi daku dekat rumah daku akan cakap English saja dengan French. Dengan bapa dia cakap French, dengan daku cakap English. So dia akan terbalik macam tu. Sebab Melayu merata bersepah kat luar cakap Melayu, pergi rumah saudara mara of course cakap Melayu. Tapi kena make sure lah diorang cakap Melayu. Ini ada pula bila buat macam tu, pergi jumpa saudara mara tak cakap Melayu, dah tak boleh cakap Melayu dah, macam itik. Lepas tu kena pula kutuk dengan orang. Bukanlah nak kata tak apalah, tak cakap Melayu, sakit. Ini bukan nak cakap apa, bukanlah nak mengatakan cakap Melayu tu bagus sangat. Kita nak cakap yang the more bahasa kita boleh ajar anak-anak kita, the better. Dan alangkah ruginya kita limitkan anak kita hanya pada satu bahasa saja. Itulah yang daku nak cakap. Daku tak kata yang bahasa Melayu ni bagus sangat. Kalau macam other races, kan macam Chinese kan, dia ajar anak dia cakap Chinese, lepas tu ada ajar anak dia cakap English. Banyak-banyak English. So dia tak ada ajar anak dia English je. Anak dia masih tahu cakap Chinese juga. Macam tu lah contoh ya. Sama juga bagi orang India. Cakap English tapi anak dia masih lagi tahu cakap India. So bukanlah daku nak kata Melayu tu bagus sangat. Daku punya yang daku nak kata tu ialah ajarlah banyak bahasa. Jangan tertumpu hanya pada satu bahasa saja. Itulah dia. Akan tetapi lain orang, lain caranya. Jadi hormatilah apa pun cara orang lain. Lantok engkau lah kau nak ajar anak kau bahasa itu je ke, lantok engkau lah. Tapi bersedialah berhadapan dengan pandangan orang ramai ya, sebab kita duduk di dunia ni, kita bukan seorang-seorang, ada ramai orang. Untuk kita dalam Islam juga kita kena sesuaikan diri dengan orang sekeliling kita. Kita tak boleh fikir pasal diri kita je. So benda-benda ini pun termasuk dalam tu, begitu. So ni Cik Syifa pergi speech therapy sebab tu dah aku boleh buat video. Kejap lagi dia habislah tu.
Jam aku tak betul ke ni? Kejap lagi dalam 10 minit dia habis. Topik apa aku nak cakap lagi lepas ni aku pun tak tahu. Hari ni Bangah sampai, so besok dah aku kena plan out terus video yang nak buat dengan dia. So you all stay tune untuk video dengan Bangah. Bukanlah esok, lusa ataupun dalam minggu ni insya-Allah. Semalam dah aku buat editing untuk video yang French tu, makan masa berjam-jam dan my laptop buat hal pula tu. So in the end dah aku during the day tak boleh nak buat apa tau sebab busy dengan kerja rumah dengan anak-anak. Settlekan documents pasal my job pula. My job is tourism kan. Ada banyak papers kena settlekan, kena declaration semuanya, bla bla bla. So editing memang tak dapat buat during the day. So bila Cik Syifa dah tidur pukul 10.30 malam, 10.30 malam I think, 10.30 malam, lepas tu dah aku start lah buat editing. Lepas tu nak fill up all the subtitle tu, makan masa yang lama sangat. In the end aku punya laptop membuat perangai pula dia jadi slow. Aku menaik, dia tak keluar. Jadi ended up pukul 3.30 pagi baru dah aku tidur. Lepas tu pukul 6 pagi dah bangun. So dia belum terasa ting-tong dia lagi. Kegilaan belum terasa. Belum rasa kegilaan dia. Rasanya tengah hari sekarang akan terasa kegilaannya yang akan pening-pening lalat. Itu jam dah aku kena relax lah macam tu. Jadi terima kasih kerana menonton channel saya. Terima kasih atas sokongan anda. Terima kasih pada yang tidak skip tengok iklan. Dah aku tak tahu iklan ni how it works, panjang mana dah aku tak tahu. Jadi kalau yang fed up tengok lama-lama iklan tu, minta maaf lah ya. Skip je lah, kalau boleh skip je lah macam tu. Macam tu. Tapi terima kasih for your support. Jadi lepas ni nak pergi satu tempat tu, ada benda nak settle. Bila dah settle tu nak pergi IKEA pula nak beli barang. Kita memanglah zaman berjimat cermat. Tapi ada masanya I need to release my tension pergi beli barang. Kita tak mampu nak beli barang macam branded high-end, shopping dekat Gallery Lafayette ke, atau pergi sana sini LV ke Chanel, Dior. No. Dah aku belum mampu lagi untuk menghabiskan duit pada arah itu. Biarlah dah aku bersederhana seperti biasa. As I have always been. Bersederhana, sedar diri sikit. Pernah once a friend cakap, no, you masih duduk Paris ni lah, you belilah satu bag Chanel, Dior. Dah aku senyum je lah sebab kita sedar diri kita siapa. Kita datang daripada keluarga yang susah. Jadi the value of money tu memang different dengan value of money daripada orang yang keluarga senang. Kita keluarga susah ni, kita tahu bukan senang. Terpercik Elio aku ni. Kita tahu bukan senang nak dapatkan duit tu. Jadi untuk menghabiskan duit untuk membeli hanya satu handbag yang kita akan guna maybe setahun sekali, rasanya sangat-sangat tidak worth it. Ataupun membeli barang-barang high-end untuk menunjuk-nunjuk ria. Bila ambil gambar macam ni, tangan macam ni, sebenarnya nak tunjuk handbag mahal. No. Dah aku belum lagi sampai peringkat tu, dan harapnya tidak sampai peringkat tu di mana menggunakan barang-barang brand ni untuk menunjuk-nunjuk ria. No. Kalau dah aku beli barang branded adalah untuk membuatkan diriku rasa puas hati, sebab itu adalah hasil kerja kerasku ya. Tapi buat masa ni no. Walau mungkin ada duit, ada ke? Mungkin ada duit, tapi dah aku tak akan menghabiskan duit hanya untuk benda-benda macam tu, untuk nak up to the level macam orang-orang lainnya have. Sebab dah aku ni bukanlah orang have. Dah aku hanyalah orang biasa yang dah aku kena fikir pasal anak-anakku, dan dah aku kena bantu suamiku sementara ekonomi teruk ni. So mungkin satu hari nanti bila Allah izinkan kami menjadi millionaire, amin ya rabbal alamin, barulah dah aku akan merasa semua brand-brand tu, dan insya-Allah tidak akan melupakan orang-orang yang tidak bernasib baik juga, kerana di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Di dalam rezekiku yang ada ni ada rezeki, ada bahagian suamiku, ada bahagian anak-anakku. Walau kita rasa kita ni kerja keras, aku kerja keras, aku ni, tapi sebenarnya kita kerja keras tapi atas bantuan suami kita, atas bantuan anak-anak kita juga. So kita tak boleh kata itu semuanya adalah hak kita. No macam tu. Dan aku cuba untuk berfikiran macam tu.
Terima kasih kepada kakakku yang dunia akhirat yang sekandung lah dalam perut ibu kami, kakakku. Dah aku ramai kakak-kakak yang lain mak ayah tau, dah ramai. Ini dah aku nak cerita satu kakakku yang memang darah yang sama dengan daku, yang senantiasa menyokongku, sentiasa ada di kala daku marah, di kala daku sentap, di kala daku down. Kakakku seorang tu, terima kasih my dear sister. I will always be there for you even though I'm far. I will always be there for you no matter what. I will never forget you. Tu je nak cakap. Dan sama-samalah kita menuju ke syurga, berjumpa balik dengan ibu kita. Amin amin ya rabbal alamin. So terima kasih kerana menonton. Cepat emo lah sekarang ni, dah tua-tua kot kan. Cuba untuk kontrol emosi, tapi sebab dah tua kot, makin cepat itulah. Akan tetapi kita tukar subjek supaya kita tukar emosi kita. Akan tetapi jangan ingat orang tua, orang yang makin berumur tu dia makin insaf tak. Sebab ada ramai saja orang makin berumur, dia makin perangai dia makin pelik, mengalahkan orang muda. Dia tak insaf-insaf lah maksudnya. Kenapa dia tak insaf-insaf? Maksudnya dia suka berdengki-dengki. Orang pergi cuti dia dengki. Orang cantikkan rumah dia dengki. Itu pelik. Itu orang tua yang pelik sikit lah. So kita ni dah tua, makin tua kita nak rendahkan diri kita sebab kita tahu kita entah bila kita akan menghadap pada Allah kan. Nak berdengki-dengki dengan orang tu kita risau tau, sebab itu hanyalah materialistic, okay, duniawi. Diorang, kita kena happy untuk orang lain. Jangan ada rasa dengki. Memang daku kena admit, daku ada juga rasa macam iri hati tengok orang lain banyak duit. Tapi cepat-cepat mengucap dan fikir tak baik, fikir macam ni, okay. Ataupun tengok macam tu, okay, it's better for me not to look, otherwise akan keluar yang tak baik-baik tau daripada kepala fikiran ni. I don't want to poison my mind dengan fikiran macam tu. So kita kena, kita hanya manusia biasa, tapi kita kena pandai handle kita punya emosi untuk tidak meneruskan berfikiran buruk. Kita kena tengok pada benda lain macam itulah. Tapi tak semua orang sama. Itulah kenapalah aku bebel entah keluar daripada topik, lepas tu pergi topik lain kan. Aku pun tak tahu kadang-kadang. It's all come out spontaneously. Merah pula hidung aku kan. Sebenarnya banyak nak cakap dengan you all ni. Daku ni bercakap macam ada orang kat depan aku ni. Pada kat depan aku ni kamera je kot. Macam ni lah kesunyian kan. Kesian orang sunyi kat terhumban jauh kesunyian kan. Macam ni lah cakap sorang-sorang. Aku rasa kalau ada orang kat luar-luar tu, kat rumah-rumah kat situ tu, dia mengendap kat dinding tu. Bukan mengendap kat dinding, mengendap kat tingkap tu. Mesti dia kata gilanya Cina tu. Okay. Apa lagi saya nak cakap? Rasanya takut dah hai. Lama juga aku bercakap ni. Nanti kena buat editing pula. Okay, so rasanya hanya setakat itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda yang belum subscribe tu, jangan lupa subscribe di YouTube channel saya. Dan jangan lupa tekan notification button untuk mendapatkan alert daripada video-video saya yang terbaru yang saya post. Dan aku sambil-sambil tengok cermin ni. Kalau budak tu dah balik. Kalau dia balik nanti dia akan pengsan dulu. Macam tu. Jadi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Avec moi. Et au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup. Hai, ingat saya lagi tak? Nantikan video saya cakap Melayu beramai-ramai. Yang jangan lupa subscribe channel saya dan follow saya di Instagram. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.